Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara tidak? Dengar Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, alhamdulillah dapat jumpa lagi pada petang ni dan kita sambung baca kitab tasawuf penawar bagi hati, buku surat berapa, bab pada lomba atas berkata-kata. Surat apa? Surat 70 Zat, perenggan akhir, dan barang siapa menyimpankan ia daripada perkataan. Sekejap. Okey, tengok slide. Sambung hari tu. Bukan ni. Ya. Bukan salah tuan-tuan. Ini yang terakhir kan? Betul? Tak nampak Ini yang terakhir. Tak nampak Dan barang siapa menyimpankan ia daripada pendapat saya, sedikitlah perkataannya. Okey, kita tengok apa tak kata. Dia kata barang siapa yang menyimpan nampak slide. perkataannya dengan secaya, pastilah sedikit perkataannya. Maknanya Slide dah keluar kan? Tak nampak apa? slide ya. Sedikit cakapnya. Kita nampak tidak? Nampak Ustaz? Nampak saya kan? Alhamdulillah nampak Ustaz. Simpan perkataan ni maksudnya apa? Jangan keluarkan semua. Simpan ni maksud dia jangan mudah nak cakap. Jangan mudah hendak keluarkan perkataan. Bila perkataan ni maknanya bercakap, jangan mudah nak cakap. Simpan dia. Bila dia tidak mudah bercakap, ini maka hasilnya apa hasilnya orang yang kedeput nak cakap ni simpan, kedeput nak cakap. Maka hasilnya sedikitlah cakapnya. Bila sedikit cakapnya, apa jadi? Apa jadi dekat dia? Bila sedikit cakap, Kurang cakap yang sia-sia. Sedikitlah dosanya. Bila sedikit salahnya,
apa jadi dia punya peluang tu, sedikitlah dosanya. Dia terbalik dia punya teori lah. Sedikitlah dosanya. Jadi nak sikitlah dosa ni, sikitlah bercakap. Kalau banyak cakap, banyaklah dosa. Sedikit bercakap, sedikitlah dosa. Maka hendaklah kau fikirkan. Okay. Ni nama dia akal. Faham Ni nama dia akal. Ni disuruh gunakan peranan akal ni. Disuruh gunakan peranan akal ni. Disuruh gunakan peranan akal ni. Untuk apa? Fikir sebelum cakap. Fikirkan apa ni? Hendaklah kau fikirkan. Tu guna akal. Cuba kita guna akal kita lah. Itu dia kata. Ulama dia kata, kau gunalah akal kau dan kau fikirkanlah. Dia kata, fikirkan. Pada ketika cakap tiada berfaedah itu lebih baik diganti dengan menyebut akan nama Allah. Menyebut akan nama Allah. Itulah nama dia apa tu? Pada ketika cakap tiada berfaedah, kau fikir, bila kau cakap tiada berfaedah, lebih baik kau ganti dengan menyebut nama Allah. Lama kata, gantikan benda lain. Benda lain tu apa? Kau sebutlah nama Allah. Kau sebutlah nama Allah. Akan nama Allah. Ganti daripada kata daripada itu. Nescaya ia untung yang sangat besar. Ni sebut nama Allah ni. Sebut nama Allah ni. Dia percaya. Dia percaya dia apa? Apa saya kata banyak kali dia percaya. Pasti bukan pasti. Jadi tak tahu pasti. Pasti. Gitu. Apa tanda apa? Pasti dia yang sangat besar ayah. Ini hari kalah untung. Ini hari kalah untung. Kenapa kalah untung? Ini cakap tak tahu apa saya cakap. Ini cakap benda itu banyak benda bukan cakap. Tak ada untung. Saya lidah ni banyak rugi kalau untung. Kenapa kalah untung? Ini cakap benda yang tak ada manfaat. Rugilah. Tadi kalau saya ganti, saya sebut nama Allah, saya selawat ke, saya sikit ke, saya iktifar ke apa ke. Oh, banyak besar untung. Oh, banyak besar. Pasti ya. Oh, saya pasti. Ini garanti ni. Orang untung nega senyum di balik. Betul tak? Tengok orang nega dia pasal malam ke, orang cari rezeki yang nega. Barang dia habis bila kita datang dah habis. Alah dah habis lah. Oh, senyum RM1. Betul. Nega Arab dek dah habis dah dek. Kita dengar Allah dah habis juga. Kita surprise lah, tak dapat makan. Tapi dia boleh cakap habis. Untung dia senyum RM1. Dah habis dah dek. Maaf lah. Tapi hati dia cakap habis tu gembira. Kenapa dia gembira? Ini hari untung banyak besar tu. Betul Orang buat dia kerja kontraktor dapat payment kira modal RM85,000.
Dapat payment dah konflik kerja 140,000. Ayah banyak untung tu. Ini koplat ni. Oh, ini koplat ni projek yang banyak untung. Kau pula ke depan tak apa kan. Baru nak langkau. Ini untung banyak pusat tu. Betul kan? Syarikat perniagaan ni, dia ada satu report hujung tahun. Statement. Dia billboard ni, dia tak tengok atas. Dia selalu tengok bawah tu. Untung apa? 1.2 juta. Wah, senyum menegit. Ada lembaga pengarah. Senyum bukan sikit-sikit senyum tau. Dulu, saya ingat lagi kan, CEO Telkom. Telkom ni satu belajar dengan saya lah, item polis. Tapi saya 6 bulan dekat polis. Dia keluar daripada KNL punya presentation. Ini bos-bos cerita lah. Seorang bos cerita kami. Dia kata bila dia keluar dia daripada board presentation, dia pegang dia tie. Dia kata apa? Ni bos cerita ni. Today I look very handsome. Today I look very handsome. Apa? KNL tadi dia punya keuntungan berganda daripada tahun lepas. Today masa tu rezeki kami lah, dapat bonus 4 bulan. Today I look very handsome. Kenapa? Untung banyak pusat tu. Saya tunjuk sini pasti saya tunjuk tanda seruan Kenapa banyak kita yang tak dapat benda ni. Sebab apa cakap benda tak faedah. Kau guna akal kau fikir kalau kau ganti yang cakap tak faedah ni, kau ganti dengan kejut nama Allah, pasti untung yang sangat besar. Kerana ada kerana lagi tu. Ini kerana ni. Apa benda ni? Kerana apa ni? Zikrullah itu ibarat sepotong emas. Potongan ni. Sedangkan ini cakap yang tiada faedah ni, dia kata bagaikan sepotong tanah yang keras. Ni. Tanah keras, kalau tanah apa dia tu? Keras, orang dulu kata juga berdentung. Tanah kau tanam apa hidup? Rumput. Rumput hidup. Rumput hidup. Dalam lah hidup. Tapi kalau tanam pupuk pastinya agak payah. Ni kali sebut subhanallah. Kumpul emas, subhanallah. Kumpul emas lagi, subhanallah. Kumpul emas lagi. Banyak untung yang kau dari. Memang tadi kata apa? Denyut apa? Nafas turun naikmu adalah modal perniagaan. Bila nafas turun naik macam ni, turun. Dia adalah modal perniagaan. Yang mana untungnya nanti akan kau ambil di akhirat kelak. Akan kau ambil nanti di akhirat kelak. Jadi berniaga ni menguntung lah. Kalau menguntung apa? Banyak-banyaklah berkata, mengucap zikrullah. Banyak-banyaklah mengucap zikrullah. Banyak-banyak kumpul tanah
keras. Bawa balik akhirat tak dapat apa. Banyak-banyak kompor emas. Bawa kereta je, pakailah apa tasbih ke, pegang tasbih. Jangan bawa masa. Sebutlah subhanallah ke apa benda semua sebutlah. Ini sebut nama Allah. Jangan duduk diam, jangan pasang lagu, dengar lagu tak ada faedah. Eloknya kita zikir. Kalau dengar nasi-nasi ke Al-Quran tak apa, tapi itu lidah kita zikir. Kalau boleh lidah tu sebut. Bagi dia keluar dengar. Sebutlah apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il azim. Alangkah indahnya bila lidah tersebut. Jadi betul ni. Buatlah nanti kita rasa kan. Alangkah indahnya lidah ni disebut nama Allah. Tuhan yang akan menyelamat di dalam kubur, menyelamatkan dia daripada azab neraka. Dekat rumah sambil duduk subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. Tuhan dalam apa pun sebut lah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sayyidil wa'adil amin sadiqul wa'adil amin. Jadi waktu kita tu tubuh kat masjid kalau balak panjang ni zikir tu. Panjang zikir dia panjang. Bacalah ini, baca tu, baca ni, baca tu, baca ni, baca tu. Bila baca zikir ni, kita kena rasakan, kita gerakkan ni, sebut nama Allah ni, kita rasa best kan? Kita rasa best lah. Tak ada sebutan yang lebih baik dari ni, tak ada sebutan. Tak ada. Sebutan ni apa? Zikir. Paksa diri dulu lah. Paksa diri. Biasakan lepas mayang pada pukul 10 tu dengan isyak. Pastinya pukul 8.30 dengan isyak. Kalau 5 dengan isyak. Pukul 10 tak tidur. Duduk. Ambil takbir tu, apa nak baca apa, selawat. Berapa kali dah baca? 200 kali. Subhanallah, baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pusing takbir ni 2 round. Kalau boleh jangan set nanti, dia tergantung. Cakap dia tinggal dengar. Lepas tu rasa dalam hati, aku sedang mengumpul emas. Aku sedang mengumpul emas. Aku sedang mengumpul emas. Pasti akan dapat untung yang besar. Allah janji begitu. Rasulullah janji begitu. Kalau lama ambil hadis kata begitu. Yakin? Allah tak mungkin janji. Inna kala tuliku mi'ad ya Allah. Aku berkumpul emas. Untuk aku ambil untung di akhirat. Apa? Aku banyak fikir. Jangan kumpul tanah keras. Maka betapa suka orang yang berakal meninggalkan ketut emas dan mengambil gigi ketut tanah keras. Sini dibalik pada akal tadi. Ini apa? Orang berakal tiada ia kumpul tanah keras, tetapi mengumpul ia akan Ketut emas. sepotong emas, ketut emas. Kalau hari kita kumpul emas banyak, dah sama kita kumpul emas banyak. Dah sama kumpul emas banyak. Bukan gurba-gurba tu, bukan. Kumpul emas ni, mana bawa akhirat ni. Emas ni nama apa? Emas ni nama zikrullah. Dia kata disiplinkan diri lah. Kalau ni nak selawat seribu. Tak seribu jangan tidur. Bawa sambil kali kubur. Subhanallah walhamdulillah. InsyaAllah Ustaz. Subhanallah walhamdulillah. Kalau gali kubur tanah keras, Allah, aku tak nak kubur tanah keras. Tanah keras ni penat. Tanah apa tak faedah. Aku nak kubur emas. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah wallahu akbar. Faham makna? Maha suci Allah. Subhanallah alhamdulillah. Sekali puji engkau. Maha suci engkau. Engkau tak lemah ya Allah. Engkau tak lupa ya Allah.
Engkau tak kurang ya Allah. Nafikan segala sifat kurangan Allah. Engkau tak tidur ya Allah. Engkau tak buka makan ya Allah. Tuhan Allah, sekali puji Engkau. Engkau yang layak kena puji ya Allah. Kenapa? Engkau yang hebat ya Allah. Engkau tak habis seluruh alam ya Allah. Engkau tak habis ratu ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Saya Tuhan dengan Engkau ya Allah. Tiada yang mempunyai sifat usahanan dengan Engkau ya Allah. Engkau yang gerakkan hati manusia beri kebaikan. Engkau lah juga yang beri rezeki ya Allah. Engkau juga beri kasihan ya Allah. Kau mencipta malulah. La ilaha illallah. Engkau ya Allah. Tidak ada yang membuat. Tuhan Allah, Alhamdulillah, la ilaha illallah. Dan maha besar Engkau ya Allah. Kau maha hebat Allah. Kau maha mulia ya Allah. Hebat Engkau ya Allah. Fikir, rasa, maka bertimbun-timbunlah ketul-ketul emas ini yang akan dibawa nanti, ditunjukkan nanti pada hari akhirat. Ini jika perkataan itu tidak ada padanya dosa. Ni sepotong emas ni, sepotong tanah keras ni, dia hanya akan jadi tanah keras ini jika perkataan itu tiada padanya dosa. Jika perkataan itu tiada padanya dosa. Jadi perkataan itu ibaratkan dia mengumpul tanah yang keras. Ini pakai jika ada padanya dosa, macam mana? Cakap ada mengumpat, ada menguji, ada mengata, macam mana keadaan ni hati-hati kat sini. Tetapi jika ada padanya dosa dalam berkata-kata, ia ibarat membawa sepotong api apa? Neraka ni. Okey, kita nak cakap apa ni? Which opposite to this? Which opposite to this? Apa opposite to this apa? Bertentangan, berdepan Ustaz. Ya, berlawanan. Berlawanan. Apa ni? Dan yang demikian itu, apa? Satu tadi dia cakap benda sia-sia dikumpul tanah yang keras. Lagi satu benda sia ni kadang-kadang termasuk juga benda cakap tu dosa pula. Jadi dia mengumpul sepotong hati neraka. Ni. Tengok ni Ni. Ini adalah perjalanan yang sangat rugi. Ini adalah perjalanan yang membawa kepada untung yang sangat besar. Ni. Dua ni. Satu. Ni. Ni dua ni. Apa ni? Maka hendaklah orang yang berakal
akal memikirkannya. Nampak tak dia punya pusingan tu? Nampak tak pusingan dia? Nampak tak flow dia? Assalamualaikum Ustaz. Tenggelam. Ustaz, saya tak berapa faham jika perkataan itu tiada padanya dosa, dia pergi pada sepotong tanah keras ke dia pergi Potong pada... tanah keras. Maksudnya perkataan tu tak berdosa dibuat ke? Tak Dia faham. cakap. Sama macam bawah dia lah. Tidak ada padanya dosa dalam berkata. Tak apa-apa. Tapi jika ada dosa, dia kumpul api neraka. Jika tak dosa, ni. Jika tak dosa, dia kumpul apa? Dia macam kumpul tanah yang keras. Sini. Oh, umpamaan dia. Umpama lah. Okay. Umpama, okey. Perkataan yang tak ada manfaat, sia-sia. Tak dosa je tak, macam sia. Tapi dia cegah kenapa? Rugi yang kau pergi kumpul tanah keras. Dia kata gitu. Itulah. Kau kumpul tanah keras, rugi. Rugi, kau kumpul tanah keras. Tapi tiba-tiba dalam cakap sia-sia tu ada pula lagi cakap yang dosa. Lagi bahaya. Kenapa bahaya? Kau kumpul api neraka. Kalau tak ada dosa, sia-sia, tak ada faedah, kau kumpul tanah keras. Tapi kau cakap itu, bukan saja sia-sia, ada pula dosa dalam tu. Kau kumpul api neraka. Tapi dia kata orang berakal itu hendaklah dia memikirkan. Rugi aku cakap benda sia-sia. Kenapa? Potong tanah keras. Lagi takut aku cakap berdosa. Kenapa? Kumpul api neraka. Jadi saya biarlah orang ada akal ni lagi cakap kata memikirkan. Lepas ni nak kumpul apa ni? Lepas ni nak kumpul apa? Nak kumpul tanah keras ke? Atau lagi dahsyat nak kumpul api neraka ke? Atau nak kumpul ketulan-ketulan emas? Emas Ustaz. Emas? Benda ni logik je. Betul tak? Logik. Orang-orang biasa budak-budak pun tanya boleh jawab. Tanya budak remaja, awak nak emas ke awak nak tanah keras? Tanah keras kilo, emas kilo, awak nak apa? Mesti nak emas. Awak nak api tak sekilo? Dalam bekas api. Bila kita nak, takut. Budak-budak remaja pun tahu. Atau budak kecil pun tahu. Betul tak? Lepas tu, yang main peranan ni adalah ni. Ni. Ini yang main peranan ni. Yang main peranan ni. Kalau tak guna ni, satu anggota yang sangat berharga ni, tak pernah nak merenung, tak pernah nak fikir, asyik dalam kerugian. Hiduplah rasanya selama ni kita banyak rugi ke atau talak untung? Rasanya rasa banyak rugi ke? Memang saya talak untung. Saya tak tahu mereka talak untung. Memang banyak rugi Ustaz, tak belajar Ustaz. Tak belajar. Kalau belajar kan tahu. Tengok tak? Kalau belajar ni tahu. Ulama ni dia cerita ini sepotong tanah keras, ini segumpal api, sepotong api. Kau nak kumpul emas tak? Dalam hidung kau. Tapi emas ni ambil kat akhirat. Benda yang sangat berharga kau ambil kat akhirat. Apa? Banyak-banyaklah zikir pada Allah. Untuk gantikan cakap yang sia tadi. Dengan banyak zikir pada Allah. Lepas tu kita dah belajar kan. Masa kita kumur-kumur. Ambil wudhu kan. Imam Rafi'i dia ajar kita doa. Imam Ghazali ambil lagi kitab ni. Bidayatul Hidayah. Ya Allah, jadikanlah lidahku mudah menyebut nama. Sebut nama dia. Masa kumur tu doa. Minta Allah mudahkan. Bila Allah mudahkan nanti kita ni rasa seronok aja nak zikir. Satu, simpan perkataan. Jangan banyak nak cakap. Tapi kalau banyak cakap, biar bercakap yang manfaat. Biar kumpul emas.
Duduk surau pegang tasbih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Orang tegur. Wah, lama tak timbang. Kejap-kejap. Aku nak pukul emas. La ilaha illallah. Gua ajak kawan. Bila pula naik gomasnya. Aku nak kumpul emas kan. Aku nak kumpul emas. Nanti tu, bagi aku kumpul emas tu. Aku dah cukup 85 kilo. Okey, kita timbang. Okey, dah cukup dah. Aku dah baca 100 kali. La ilaha illallah. Okey, kau nak apa? Nak apa? Cakap pula benda sia-sia, dan kau jangan bagi aku kopong tanah keras. Cukup. Cakap benda yang elok, aku cakap. Okey. Cakap apa? Gempa awan hangat tu. Takut orang Ustaz, takut Ustaz. Takut juga kan. Sejak lepas banjir ni macam aku tengok ni. Maka setengah daripada perkataan yang tiada memberi manfaat itu. Apa dia? Tu orang yang bawa potong api ibaratnya. Jangan nyanyi sayang. Itu dia penyanyi. Okey. Setengah daripada ni, setengah ni apa semua? Beri manfaat itu ialah setengah ni tak semua. Apa semua penuh kitab ni. Apa dia? Cuba tulis satu-satu. Cerita mengenai perjalanan dan makanan segala negeri. Cerita mengenai perjalanan dan makanan segala negeri. Kita buat buku. Okay? Dari Kajang ke Korea. Contohlah saya buat buku. Saya cerita mengenai perjalanan saya. Naik bas, naik ini, naik itu, naik ini, naik itu. Saya makan. Apa dekat Korea tu? Kimchi apa nama dia? Tak biasa di Korea. Kimchi. Kimchi, betul. Kim. Kimchi. Ada manfaat tak cerita pasal kimchi ni? Tak ada manfaat. Kenapa? Dia adalah makanan perjalanan pada segala negeri. Ada manfaat tak? Aku naik bullet train 300 km sejam. Itu tak ada manfaat. Tapi kalau cerita, sana ada orang Islam ramai. Bagus dia orang main Jumaat. Itu ada manfaat. Cerita mengenai agama-agama tu ada manfaat. Sana ada kitab tau, kitab fiqh bahasa Korea. Aku tengok ada guru dia ngajar cerita kat Korea. Itu ada manfaat. Itu manfaat. Kenapa? Menceritakan tentang agama mereka. Dia bakal kita lebih bersemangat. Mereka yang duduk di negara yang minoriti dia orang Islam, tetapi dia orang Islam pun tak datang. Sana makan nasi kandak, ada manfaat. Ada manfaat. Mengumpul sepotong tanah keras. Sana kalau kau pergi kau jangan lupa makan ni, tak ada manfaat. Cakap tu tak ada manfaat. Tak ada manfaat. Kenapa? Mencerita tentang makanan segala negeri. Ustaz, harta dengan suami isteri pun itu kira yang tidak manfaat ni Ustaz? Ya. Masuk cerita juga lah Betul. Pergi makan dan diam yang cerita. Jom pergi makan ni, jom makan dan diam.
Makanan kalau negeri ni, sebab tu ada orang buat buku kan. Makanan, masakan ni 9, makanan, masakan utara, makanan di situ. Dia makan di kedai ni, dia makan di jalan-jalan. Kita berada di negeri cita-cita kembang dan sekarang kita akan tengok hidangan yang paling lazat, nasi dagang atas pokok. Contoh ni, nasi dagang atas pokok. Dan dia makan sini atas pokok dan kita naik tangga untuk naik pokok dan makan nasi dagang. Inilah makanan yang paling sedap. Wah, lepas tu dia makan dengan muka-muka ni. Wah, dia beri first impression kan. Sampai rasa nak pergi besok, sampai rasa betul. Wah, sedap ni. Patut cerita lah, negeri ni ada masjid, ada pondok. Pondok ni banyak buat secara langsung, belajar sejam kat pondok. Jalan-jalan, cari pondok, belajar. Inilah kita akan digunakan dan inilah kaum guru dia yang mengajar. Dan kita akan belajar sama. Okey. Belajar sejam. Gini-gini. Jalan-jalan, cari pondok. Ini jalan-jalan, cari nota kedalah apa benda. Ni mas. Tapi rancangan tak ada lah. Jangan cari makan ni. Lepas tu bagi label. Dia promote Dia promote makanan. Dia cerita makanan. Negeri ni makan ni. Negeri Sabah. Di Sabah makan apa? Lupis. Kelupis ambuyat Ustaz. Tambuyat saya tak dengar. Tapi kelupis saya dengar. Dia masalah daun pisang kan? Dia daun dia nama daun palas macam tu. Dulu saya pergi Sarawak. Masa tu bulan Syawal. Jadi ada pejabat Selcom lah. Dia buat majlis ramah tamah. Kalau kat Sarawak, dia panggil majlis ni ramah tamah tau. Pembeli raya. Majlis ramah tamah. Jadi nampaklah untuk perempuan ni, dia order lupis lah. Lupis. Dan daun. Dia macam tu padang. Orang kata lah makanan. Pagi raya makan lupis. Tu boleh makan lupis. Kelupis ni. Kita dulu masa first time pergi rasa, apa kan aku ni? Macam dekat Batu Pahat, kat Johor, dia ada dalam, apa macam batu-batu tu. Dia kecil lah. Kerusak, apa? Apa nama ni? Berasa Ustaz. Berasa. Burasa. Lebih kurang tu lah. Ada sasak ujung lah. Makanan Bugis, burasa. Orang Bugis tu makan burasa. Dia macam cicak dengan apa? Cicak apa? Kuah dia. Daging rendang. Bila dia ceritakan tentang itu, makanya bahagian tu dikatakan tak ada manfaat. Tapi Ustaz, kalau kita nak cerita tu untuk orang tahu. Janganlah panjang-panjang. Tak boleh tak ada manfaat. Ulama dah kata dah, makanan selalu negeri tak ada manfaat. Kita lah, janganlah panjang-panjang sangat. Okey. Apa ni, dia kata ni, kelakuan makanan segala negeri. Kelakuan makanan segala negeri. Segala adat manusia. Ini pula dia katakan segala adat manusia. Apa-apa adat Islam lah. Kita pergi pinang anak orang. Dia pakai adat parti lah. Adat parti di sini. Benda itu juga dikatakan sia-sia. Jadi kita lah banyak. Dia pakai adat parti. Ini ada cukup. Jangan banyak ambil cukup. Segala kelakuan manusia. Ini. Dan kelakuan perniagaan dan perusahaan
cerita pasal bisnes, projek bilion-bilion, segala perniagaan dan perusahaan. Tak ada manfaat lagi ke? Tak berdosa, tapi sia-sia. Inilah setengah daripada barang yang banyak manusia berkata-kata akan dia. Menjaga kan? Ulama ni dia dah beri warning. Ni tiga ni. Ulama ni dah kata, dia kata apa? Hati-hati. Kenapa nak kena hati-hati? Ni. Apa dia kata? Inilah yang banyak manusia berkata-kata tadi. Baik-baik. Dia ada warning ni. Inilah yang banyak diceritakan oleh manusia. Betul ke juga? Pengalaman kita lah. Dan kita sendiri pengalaman kita dengar atau kita sendiri buat. Rasanya betul ke ni? Kita oleh manusia. Betul Ustaz, betul Ustaz. Betul lah. Betul kan? Betul. Tidak tak kau menggo, apa Ustaz? Kita menggo. Boleh berdua. Saya tiga tak. Macam mana? Kalau menggoh kita, I sekarang ni belajar lah. I belajar kitab lah. You nak join I tak? You nak join I. You nak tu join ni. Kali I belajar kitab. You belajar kitab apa? I belajar Sirus Salikin. I belajar Idam Al-Butut. You may have a free time. Why don't you join me? We go together and then we have a lunch. We have a dinner together. Dah tu ni buat ni lah kan. Sambil menggoh pun cakap. Ada tak orang cakap begitu sambil menggoh? Tak ada Ustaz. Hujan hari Ustaz, hujan hari Ustaz. Hujan nanti kau cakap. Why don't we go and sit in front of our ustaz and just make some revision. Dulu kita baca dulu kita betul tak lengkap. Kalau betul kau ni. You can follow me weekly classes. I will send my driver to bawa itu. Yang best tu. Okey. Saya nak sambung sikit. Saya nak ambil je kitab lain. Dari kitab ni Sirus Salikin. Ni karangan apa ulama ni? Syekh Abdul Samad saya pernah pergi makam dia ni kat Patani. Saya paling bani. Ada gambar dia. Saya Tak, yang dalam hutan tu Ustaz. mana? Yang kita masuk yang dalam pokok getah tu ke? Itu ke? Betul. Itu ke makam dia tu? Itu gambar ni. Oh, yang dalam hutan tu lah. Ni lah budak pondok. Pakai baju merah. Tu Syekh tu Syekh Abdul Samad paling bani. Ni yang kita ni Sirus Salikin. Sirus Salikin.
Ni kita cari. Ni kita Arab lah, ada terjemah kan dalam bahasa Melayu. Ini dia berjuang kan menentang Siam kan. Berjuang. Ini ulama besar dia tekan kitab. Maka berkatalah ulama ni, dia kata ketahuilah engkau. Okay. Alamak, dah pukul 6 babe. Nak pergi balik boleh ni. Pada lidah itu ada padanya 20 kebinasaan. Pada lidah itu, tahukah engkau ada 20 kebinasaan? Tahu ke tak tahu? Tahu ke tidak? Tahu. Bahaya tak tahu. Haji Nasir tahu tak Haji Nasir? Tahu Ustaz. Tahu? Amboi. Wo tahu tak wo? Pernah dengar tak wo? 20 kebinasaan. Dengar Ustaz, faham Ustaz, tahu Ustaz. Dengar baik-baik wo. Takut wo. Takut nanti lidah ni bawa pergi neraka. Allah Akbar. Bimbang dia saya sendiri bimbang. Baru tahu Ustaz. Tu dengar elok-elok. Jangan sampai lidah ni bawa neraka. Memang lidah tak bertulang. Tak terbatas kata-kata. 1000 gunung, 1000 nyanyi. Lain di bibir, lain di hati. Itu lagu Ustaz. Lagu lagu. Apa? 20. Nombor 1. Boleh ringkat juga lah. Apa nombor 1? 1 nombor. Bercakap pada perkataan yang tiada faedah. Number 1. Tidak tahu tadi kan. Ustaz, nama kitab tu Hiyarus. Salikin. Ada guru panggil Syirus Salikin. Ada juga ditulis Syirus Salikin. Tak apa lah. Itu pecah nama tu. Ada kata Syirus Salikin. Pun ada juga. Tak apa. Tak ada masalah. Okey, baik. Okey. Bercakap. Kitab ni saya ada. Tengok. Syirus Salikin. Kita tulisam. Ini apa ni? Yang saya punya Hidayah As-Salikin sama ya Ustaz? Alif. Tengok ni. Ini kecil ni. 2004. Ni. Syirus Salikin. 2004 tu ngaji lama dah. Sama tak Ustaz dengan Hidayah As-Salikin? Sama je kan? Tak 20 tahun dah. Dah tak ingat dah. Okey. Bercakap benda yang tiada faedah. Ambil hadis sikit. Ambil hadis. Ini bukan nombor 2 Ini nombor 1 lagi. Ambil sedikit hadis Rasulullah yang mulia ni. Dia menjadi panduan kita. Apa dia? Ni hadis-hadis. Di antara keelok
seorang Muslim itu ialah meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat di akhirat. Ya pun. Okey, sekali ni. Okey, sikit lagi satu. Ambil lagi satu. Kata Imam Al-Ghazali, kata Imam Al-Ghazali, dia kata apa? Antara perkataan yang tiada beri manfaat itu ialah engkau bercerita tentang pengeluaran. Begitu keadaan makanan setiap negeri. Lagi dia kata apa? Adat kebiasaan penduduk. Lagi apa? Hal ehwal manusia. Lagi perusahaan dan perniagaan. Sama yang tadi lah. Ada satu kisah. Ini satu kisah. Wanita melihat anaknya syahid di medan Uhud. Maka katanya tahniah untukmu, engkau telah dapat syurga. Tengok ni cerita ni. Ada seorang wanita nampak anak syahid dekat medan Uhud. Maksud dia kata, apa dia kata? Tahniah anakku, engkau telah dapat syurga. Lepas tu, sambung ni apa? Ini ni. Tetapi berkata Rasul, mana engkau tahu
Mana kau tahu dia? Mungkin di dunia dia banyak bercakap perkara yang tiada manfaat. Allah Akbar. Takut ni. Kenapa ya? Orang yang syahid Allah cakap apa? Mana ibu tahu dia dapat syahid? Alim dah pun boleh juga. Mungkin dekat dunia ni banyak cakap perkara yang tidak bermanfaat. Kenapa? Dengan cakap perkara yang tidak bermanfaat ni membawa masalah pada dia dan dia. Ini orang syahid tau. Allah, tidak akan bimbang dengan apa yang kita ucapkan pada lidah ini. Tidak akan bimbang. Okey, cukup. Berapa slide ni, Wah? 2 Ustaz. Ni apa Sebelumnya itu tu. Ni tu. Okey, ambil gambar. Ni tu. Ni tu. Okay. Nanti Ustaz boleh tanya ke Ustaz? apa? Ustaz, misalnya kan, kalau dulu-dululah kita memang banyak cakap kan. Lepas tu inilah balasan-balasannya ni ke tanah keras lah dan sebagainya. Macam mana kita nak tebus balik tu? Nak tegur balik, jangan banyak cakap, banyak zikir dan istighfar. Boleh ni ke Ustaz, boleh hapus ke? Kesan. Mudah-mudahan yang cakap boleh hapus lah. Mana dia tahu lah aku tak boleh hapus. Mudah-mudahan Allah gantikan keburukan itu dengan kebaikan. Mudah-mudahan. Haraplah pada dia, betul lah Mana dia tahu, haraplah pada dia. Kesal dulu apa benda aku cakap. Siapa benda aku cakap aku tak tahu. Haraplah pada dia, betul lah Tengok tuas. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Jangan rugi lagi lah. Stop. Rugi lah, stop lah. Jangan rugi. Umur tak berapa baki, tak tahu kan. Kita nak rugi-rugi banyak-banyak buat apa. Saya doakanlah Cikgu Azalina ni diberi kemaafan oleh Allah, diberi pahala yang besar atas kesedaran yang ada pada hati. Saya doakan. Saya ikhlas hati saya doakan. Tapi jangan ada rasa putus asa, berdiri. Ini bahaya. Okey, saya nak pergi pada polis. Takut jam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung nanti nombor 2 kebinasaan lidah. Slide tadi lah. Okey. Akak ada dengar. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah.